Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد. أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini menyambung siri kuliah pengajian kita di Surau Ad-Diniyah. Kita menggunakan kitab Bahrul Mazi juzuk 17. Kita sambung tajuk baru bab yang ke-15, muka surat 121. Muka surat 121. Tajuk baru katanya babu ma jaa fi tulil amal. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan panjang angan-angan. An Abdullah bin Mas'ud qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'a wa qatta fi wasatil khatti khattan wa khatta kharijan minal khatti khattan وحول الذي في الوسط خطوطا فقال هذا ابن آدم وهذا أجله محيط به وهذا الذي في الوسط الإنسان وهذه الخطوط عروضه إن نجا من هذا ينهشه هذا والخط الخارج الأمل atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, digoris bagi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu goris 4 persegi, dan digorisnya pada tengah gorisan itu satu goris, dan digorisnya di luar daripada gorisan itu satu gorisan, dan kelilingnya yang pada tengah itu beberapa goris. Maka sabdanya, ini anak Adam dan ini ajalnya, mengelilingi dengan dia, dan ini yang pada tengah manusia, dan ini segala gorisan bala bencananya. Jika lepas daripadanya menyambut, jika lepas daripada ini menyambut makan akan dia oleh ini, dan goris yang di luar ini ialah angan-angan.
An Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrumu ibnu Adam wa yashibbu minhu ithnani al-hirsu 'ala al-mali wal hirsu 'ala al-umur. Daripada Anas katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tua anak Adam dan muda daripadanya dua, loba atas harta dan loba atas umur. An Abdullah ibn Shikhairin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muthila ibnu Adam wa ila jambihi 99 maniyah in akhta'athu al-manaya waqa'a fil haram atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Asy-Syikhir katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diumpamakan anak Adam dan kepada rusuknya 9 dan 90 sebab mati, jika tersalah akan dia oleh satu sebab mati jatuh ia pada tua. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah lalu bab ini diterangkan dalam juzuk yang ke-16 yang telah lalu pada masalah 120 sampai 123. Maka di sini didatangkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan satu hadis yang membicarakan angan-angan itu yang dimisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu yang makul dengan benda yang mahsus. Baik, kita nak tengok tajuk pada malam ini dalam membicarakan berkaitan dengan bab tulil amal. Tulil amal maknanya panjang angan-angan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, saya dan tuan-tuan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kena apa? Dia kena segera untuk bertaubat dan dia kena bersegera untuk melakukan amal soleh. Dan juga jangan tertipu dengan angan-angan ataupun harapan yang panjang. Angan-angan ataupun harapan yang panjang. Kerana apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang manusia yang menjelaskan kepada kita tentang perkara yang akan berlaku melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Nabi adalah satu orang murabbi, satu orang guru, pendidik yang murabbi, an-najih, mana satu orang murabbi yang berjaya. Dalam nak mendidik manusia, Nabi buat satu gambaran kepada kita untuk kita nak memahami bagaimana perjalanan hidup manusia itu. Nabi buat gambaran kepada kita dalam bentuk yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Bukan setakat Nabi cerita, Nabi buat lakaran, Nabi lukis, Nabi buat Allahumma salli ala Muhammad, Nabi buat satu garisan, satu garis yang berbentuk segi empat. Ini dalam hadis ni cerita. Nabi buat satu garisan yang berbentuk garis empat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, dan Nabi menggariskan satu lagi garis di tengah-tengah garisan itu, garisan yang luar dari kalangan persegi empat itu, dan menggariskan lagi, Nabi buat lagi garisan, beberapa garis kecil yang menuju ke arah garis-garis tengah, dan juga Allahumma salli ala Muhammad keluar dari arah tepinya yang tengah. Lalu beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila Nabi buat gambaran macam ni tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan ni ada kitab, tuan-tuan boleh tengok di belakang ni. Ini contoh gambaran gurisan garis yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di bawah ni, yang ada kitab tuan-tuan boleh tengok
maksud yang Nabi nak sampaikan kepada kita. Nabi tunjukkan di sini, Nabi kata dalam hadis ini, Allahumma shalli hadza ibnu Adam. Nabi kata ini adalah manusia. Gurisan yang Nabi buat tadi, garisan yang Nabi buat, Nabi kata ini adalah manusia. Segi empat tadi, garisan yang Nabi buat. Dan kemudian Nabi kata ini adalah ajalnya yang meliputi diri manusia itu tadi. Atau Allahumma shalli ala Muhammad memang telah meliputinya. Garis yang keluar dari kalangan ini adalah angan-angannya. Yang keluar daripada garisan yang Nabi buat tadi, itu adalah angan-angannya. Sedang garis-garis kecil, Allahumma shalli ala Muhammad, tuan-tuan tengok yang dalam buku ini, dia ada garis-garis kecil. Itu garis-garis kecil yang Nabi tunjukkan kepada kita. Yang luar daripada garisan ini adalah angan-angan ditulis. Luar daripada garisan ini adalah angan-angan manusia. Apa Nabi kata? Allahumma salli ala Muhammad. Sedang garis-garis kecil ini adalah barang-barang baru yang mendatangnya, yakni apa-apa yang dapat ia ambil dari keduniaan berupa kebaikan ataupun keburukan, jikalau ia terluput dari yang ini, yakni bencana yang satu tentu ia terkena oleh yang Allahumma salli ala Muhammad yang itu, yakni bencana yang lainnya. Dan jikalau ia terluput dari yang ini, yakni bencana yang satunya tadi, maka ia tentu akan terkena oleh yang ini, yakni bencana yang lain. Jadi Nabi buat gambaran kepada kita garisan yang disebutkan tadi, tentang garisan segi empat yang digariskan oleh Nabi SAW. Dalam itu manusia, dan di luarnya itu, di kelilingnya itu adanya ajal yang sentiasa Allahumma shalli ala Muhammad menghampiri dirinya. Tuan-tuan sekalian, angan-angan ataupun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, harapan yang dicela, angan-angan yang dicela yang tidak bagus itu ialah satu orang yang angan-angan itu membawa tuannya daripada lemah ataupun kita sebut futur untuk melakukan amal salih. Kerana manusia ini dia menyangka selalunya dia berasa dengan angan-angan, harapan dan cita-citanya itu dia dapat merealisasikan apa yang dia inginkan sebelum datang ataupun sebelum berakhirnya nyawanya. Dia duk sangka dia boleh buat semua, tapi dia tak tahu bila maut ajal itu akan datang. Mungkin dia plan hidup sampai 60 tahun nak impun harta, tiba-tiba tak sampai 60 tahun ajal dia dah datang. Nampak tak? Dia duk angan, duk harapan dia tu tinggi, duk rasa umur dia masih panjang, tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan kehidupan dia tak sampai pada usia 60 tahun. Kerana dikelilingnya itu, dikelilingi ataupun diliputi dengan Allahumma shalli ala Muhammad, ajal kematian yang bila-bila masa sahaja dia akan datang kepada kita. Kematian ini dia selalu datang mengendap kita, mengintip kita bila-bila masa. Yang Quran sebut, kalau kita nak lari, qul in Allahumma shalli ala Muhammad, macam mana ayat tu? Fa innahu mulaqikum. Yang dikatakan mati yang kamu lari daripadanya itu, tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kamu nak lari daripadanya itu, sesungguhnya dia datang mencari kamu. Kematian itu dia akan datang kepada kita. Walaupun kita duduk dalam bawah bumi, dalam tanah, duduk atas planet mana sekalipun, malaikat maut akan datang menjumpai kita. Tiba masa, tiba waktu, tak lewat satu saat pun, tak cepat walaupun satu saat pun, tepat pada masanya, malaikat maut akan datang mengambil nyawa. Sebab itu Nabi SAW, Nabi ingatkan kepada kita dalam hadis yang lain, Nabi kata, akthiru min hadhimil ladzat, perbanyakkanlah mengingati pemisah, pemutus segala kelazatan. Apa dia? Al-maut. Bila kita sentiasa ingat mati, kita tak teringin dengan dunia lah. Tak ingat ada harta benda kita bila ingat kepada kematian. Sebab itu orang yang sentiasa mengingati mati ialah orang yang Nabi sebut
orang yang cerdik dan bijak. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang bijak ialah orang yang hampir dirinya dengan kematian dan dia membuat persiapan untuk nak menghadapi mati. Kerana dia tahu bahawa selepas daripada kematian adanya kehidupan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita semua yakin dan kita semua beriman bahawa selepas daripada kehidupan kita atas dunia, selepas daripada kita hidup, kita mati. Tuan-tuan, mati sekali je. Mati hanya sekali. Tak ada mati dua kali. Mati hanya sekali. Bila dah mati atas dunia, selesai kehidupan perjalanan kita atas dunia. Dan kita akan berpindah pergi ke alam yang seterusnya, iaitulah alam barzakh. Alam barzakh ini adalah satu alam, tempat yang semua kita akan transit, singgah di situ sebelum kita pergi ke alam yang terakhir, iaitulah alam akhirat. Dan alam barzakh ini bukan lagi alam akhirat, tapi dia adalah permulaan, pintu gerbang untuk kita memasuki alam akhirat. Yang dah mati berjuta tahun dulu, ribuan tahun dulu, semua duk ada di mana sekarang ni? Semua berada di alam barzakh. Alam barzakh. Dia pun duk tunggu bilalah yang hidup atas dunia ni nak mati, nak balik ke alam berikutnya, alam barzakh. Kerana mereka dah laluinya alam, maka dah sedang lalui alam yang disebut sebagai alam barzakh, dan mereka akan pergi ke alam yang berikutnya, alam akhirat. Jadi sebelum nak pergi ke alam akhirat, bila di alam barzakh, sebelum nak sampai ke sana, tunggu berlaku kiamat, kehancuran dunia dulu, dah musnah semua, mati. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dihidupkan semula. Itulah bermulalah perjalanan kita nak menuju ke alam akhirat. Semua dibangkitkan, dihidupkan, dan semuanya ketika itu akan menuju ke padang mahsyar. Padang mahsyar ni tempat berkumpul, tempat berhimpun. Semua manusia akan dihimpunkan, bermula daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sehinggalah manusia yang paling akhir sekali meninggal dunia. Semua akan berhimpun di padang mahsyar. Baik. Jadi Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis ini. Nabi buat satu perumpamaan, satu contoh yang boleh diterima akal, yang makul, yang dengan benda yang mahsus, yang boleh dirasai. Seperti contoh Nabi buat gorisan tadi dah. Nabi buat garisan tadi. Maka hadisnya itu ada disebut dalam Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Abu Isa katanya begini, an Abdullah ibn Mas'ud qala qatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa qatta fi wasatil khatti khattan wa qatta kharijan minal khatti khatta wa hawla alladhi fil wasati khututan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat rapat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Katanya telah digoris bagi kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu gorisan yang 4 persegi, segi 4. Dan telah digorisnya di tengah-tengah gorisan itu satu gorisan pula. Dan telah digorisnya pula di luar daripada gorisan itu satu gorisan yang lain, dan dikelilingi yang di tengah itu digorisnya beberapa gorisan seperti yang didatangkan oleh Qastalani. Misal gorisan itu seperti di bawah. Ya, ada kitab boleh tengok contoh gorisan itu. Dan itulah 3 misal yang boleh salah satunya, bahkan ketiga-tiganya itu dibandingkan sebagaimana sabdanya lagi akan datang dan perbuatannya seperti yang di dalam hadis, hadis. Kemudian daripada telah digoris Nabi demikian itu, maka bertanya Nabi kepada segala sahabatnya. Selepas Nabi buat gorisan tadi, Nabi tanya kepada para sahabat, tahukah sekalian kamu gorisan-gorisan ini? Maka jawab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi pun bagi tahu kepada para sahabat maksud yang Nabi nak sampaikan dalam
gorisan yang dibuat, garis yang Nabi buat tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita faqala hadza ibnu Adam. Inilah, maka sabdanya sambil ia menunjukkan kepada segala sahabat-sahabatnya akan segala garisannya itu, ini misal anak Adam dan ini ajalnya. Nabi buat garisan tadi, Allahumma salli ala Muhammad, kemudian Nabi kata ini ajalnya, mengelilinginya, yakni garisan yang 4 persegi itu ialah ajal. Garisan 4 segi kelilingnya itu, dalamnya itu manusia, kelilingnya itu adalah ajal maut, dan umurnya yang melingkungi akan dia. Dan ini garisan kecil ini di tengah ialah manusia. Jadi garisan yang kecil dalam segi 4 itu adalah manusia dan seorang yang hidup itu. Dan ini segala garisan yang kecil-kecil ialah bala bencana yang datang ke atas seorang itu, seperti sakit atau binasa, harta atau apa kerosakan dan kebinasaan badan yang tiada terkirakan banyak macamnya. Maka lepas daripada ini disambut, dikekak akan dia oleh bala bencana yang ini. Maka jika tidak mati juga dengan sebab bala bencana itu, nescaya mati ia dengan sebab ajalnya, ataupun dengan sebab habis umurnya. Jadi ada yang mati dengan sebab, Allahumma shalli ala Muhammad, kita sebut sebab musabab lah. Ada yang mati dengan sebab Allahumma shalli ala Muhammad, sebab bala bencana yang menimpa pada dirinya, ataupun dengan sebab sakit, habis umur. Dan dengan garisan yang panjang yang keluar itu ialah angan-angan. Jadi yang keluar daripada garisan 4 segi yang Nabi buat itu adalah angan-angannya. Maknanya, apabila satu orang itu telah mati dengan bala bencana ataupun dengan sebab ajalnya, maka angan-angan itu tinggal, belum juga habis. Nak cerita panjangnya angan manusia itu. Wahal kadang dia dah mati dah, tapi Nuh angan-angan je tadi, yang dia doa dia boleh hidup sampai 60 tahun, 70 tahun, tiba-tiba 50 tahun dah meninggal dah. Tinggal angan-angan saja. Mati yang membawa dirinya tadi pergi ke alam yang seterusnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata Abu Isa bermula, ini hadis sahih. Maka teranglah pada kita bahawa Nabi SAW itu menyatakan dan menunjukkan pada kita manusia ini berhampiran dengan ajal dan angan-angannya dan rezekinya dan bala bencana yang mengenainya dan apa-apa dunianya. Maka sekali dicapai oleh ini dan besok jauh ia daripadanya. Kemudian dicapai pula oleh yang lain hingga habis diambilnya akan habuannya dan kadarnya di dalam hayatnya, kemudian fana ia. Oleh itu, sayugialah tiap-tiap orang itu bahawa ia kemudikan bahtera kehidupannya dengan menanggung pekerjaan yang baik-baik dan berlayar dan berjalan atas jalan yang betul supaya selamat sampai ke perlabuhan selamat dan bahagia. Jadi ibarat kita hidup atas dunia, kita duduk di atas satu bahtera, kita nak berlayar. Kita berlayar nak sampai ke tempat perjalanan kita dengan penuh selamat, sehingga sampai ke perlabuhannya. Jadi perjalanan kita yang terakhir, yang menentukan sama ada kita selamat ataupun tidak. Di akhirat, checkpoint yang terakhir ialah apa dia? Titian sirat. Titian sirat ni semua kena lalui. Semua kena lalui. Hari ini mungkin kita dengar sahaja, mungkin kita tak nampak, termasuk dalam perkara-perkara yang ghaibiyat yang kita tak nampak. Kita wajib beriman, kita wajib percaya suatu hari nanti kita akan lalui apa yang kita pernah dengar, apa yang kita pernah Allahumma shalli ala Muhammad mendengar guru-guru kita, ustaz-ustaz cerita tentang kehidupan di akhirat, adanya titian sirat. Ketika itu baru kita nampak bila mana titian sirat dibentangkan di hadapan mata kita. Oh, ini titian sirat. Dulu atas dunia duk dengar ni dulu, yang disebut titian sirat ini lebih, Allahumma shalli ala Muhammad, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Itu dia punya titian sirat. Ustaz nak jalan macam mana lah atas titian sirat ni? Macam mana kecilnya itu, halusnya titian sirat itu lebih daripada rambut, halusnya, dan tajamnya lebih daripada pedang. Tuan-tuan, kita ambil Allahumma shalli ala Muhammad, sehelai rambut kita pun kadang kita pun dah tak nampak dah. Sehelai rambut ini kan
dikatakan titian surat itu lebih halus daripada rambut. Tapi itulah titian surat, jambatan titi yang akan kita lalui. Bila sahabat tanya Nabi SAW, "Wa mal jisr ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah itu titi? Nabi kita, "Madhadatun mazillah," iaitulah tempat tergelincir. Ramai orang jatuh karena titi itu licin. Ramai orang tergelincir, terus sekalian. Karena di bawahnya itu ada cakok pengait yang mengait manusia. Ada yang jatuh dan ada yang dikait dengan cakok duri tadi, dia selamat. Dan ada yang jatuh terus ke dalam api neraka jahanam. Karena di bawah titian surat itu adalah api neraka jahanam. Jadi kemuncak keselamatan, kejayaan manusia bila dia, siapa-siapa yang selamat merentasi titian surat, maka dia akan masuk syurga. Di penghujung titian sirat itu adalah syurga. Siapa selamat, dia masuk syurga. Dan Nabi SAW juga menggambarkan kepada kita tentang keadaan manusia ketika merentasi titian sirat. Ada yang laju bagaikan katarfil ain. Katarfil ain, ini paling laju. Ini VVIP. Berapa VVIP pun tak tahulah, tapi ini paling laju. Apa maksud katarfil ain? Sekelip mata. Sekelip mata macam mana? Pejam buka, itu sekelip mata. Laju tak? Tak boleh nak fikir laju, sampai dah sana. Sekelip mata. Itu sekalian. Itu paling laju. Ada yang jalan di atas titian sirat, Nabi kita bagaikan kalbarq, seperti petir ataupun kilat. Lajunya itu seperti kilat. Dia ketika dia berjalan melintasi titian sirat. Ada yang bagaikan kerih, ada yang bagaikan angin yang laju. Wa ka'ajawidil khail, ada yang bagaikan kuda yang laju, kuda pacu yang laju. Ada yang bagaikan unta, ada yang macam-macam keadaan mengikut kadar amalan masing-masing. Ada yang berjalan merangkak dengan perutnya, tentukan itu keadaan manusia ketika merentasi titian sirat. Dan kalam para nabi rasul ketika itu, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu doa para nabi, para rasul. Begitu juga para malaikat bila melihat keadaan manusia yang begitu dahsyat ketika mana mereka merintasi titian sirat. Jadi bila kita tahu bahawa perjalanan kita sangat jauh dan hidup kita ini ada matlamat, kita tanya kenapa kita diciptakan, kenapa kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan bila berada di atas dunia ini nak kena buat apa, dan selepas ini nak pergi mana. Itu persoalan yang perlu kita tahu dan kita perlu jawab jawapan ini. Jadi bila kita tahu hala tuju kita, matlamat kita nak kena buat apa, kita tahu apa yang nak kena buat duduk atas dunia ni. Bukan sekadar kita nak kumpulkan harta kekayaan dunia kita. Usia kita semakin meningkat, umur kita makin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Sebahagian besar usia umur kita telah kita tinggalkan, yang telah kita laluinya, dan tidak mungkin dapat kita kembalikan pada usia muda dahulu. Kalau hari ini dah usia umur 50 tahun, 60 tahun, boleh dah nak balik pada usia 20 tahun dulu? Tak boleh dah. Semua itu hanya tinggal kenangan. Ingat balik, tengok balik kita punya album gambar kita lama-lama dulu, waktu zaman-zaman muda. Kalau sempat ambil gambar dah, tengok balik, Allahu Akbar, hari ni duk tengok depan cermin, dah beruban dah janggut, janggut pun dah putih, semua dah putih, rambut putih, tunggu orangnya yang tak putih kot. Jadi yang lain semua dah putih dah, maknanya dah tua dah. Kita di mamah usia, tuanya kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang hidup bagi yang masih dikurniakan usia umur yang panjang. Kita mungkin di kalangan kita yang seusia umur dengan kita ni dah arwah dah, duduk alam barzah. Dia tunggu, oi haji ni panjang umur lagi noh, boleh mai dengar kuliah malam ni. Dia dah duduk alam kubur dah. Kan dia kata haji ni usia umur panjang lagi ni. Allah Taala sayang bagi peluang untuk beramal banyak-banyak. Tuan-tuan, orang dah mati nanti dia menyesal sebab apa? Kalaulah boleh hidup balik, nak pi duduk dalam majlis ilmu, nak buat baik banyak-banyak,
nak beramal soleh, nak baca Quran, nak sedekah banyak-banyak, tapi apakah daya mereka telah meninggal. Orang hak duduk dalam kubur menunggu kita, tuan-tuan sekalian, bilalah haji ni nak meninggal ni, kan? Dia duduk tunggu kita. Bila kita nak balik jumpa ni. Kerana di alam barzakh itu ada kehidupannya. Satu alam yang orang yang duduk dalam alam barzakh itu saya mengetahui bagaimana kehidupan mereka di dalam alam tersebut. Sebab itu Nabi suruh kita banyak mengingati mati. Bila banyak mengingati mati ini akan putus kelazatan seronok kita dengan dunia. Ingat pasal mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat dulu waktu sekolah menengah dulu, tuan-tuan pun tahu zaman Arqam tu dia ada buat satu kaset, tuan-tuan sekalian. Kaset apa? Sajak Sakaratul Maut. Tuan bisa dengar tak? Itu dengar tu memang seram, tuan-tuan. Tuan-tuan pasang kuat-kuat duduk seorang tengah malam, memang rasa macam malaikat maut nak main lah. Oh, itu seram. Bagus sebab apa? Sebab mengingati mati. Takut tu dengan dia buat dengan muzik, suaranya yang Allah. Tuan-tuan dengar seorang-seorang memang seram naik berdua rumah tu sekalian. Insah terus main masjid surau tu sekalian. Tak tangguh nak buat ibadat sebab apa? Sebab ingat nak mati. Bagus tak? Sebab apa? Sebab memang agama suruh kita ingat kepada kematian. Kafa bil mauti wa'idhan. Sayyidina Umar ukir di cincinnya itu, kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi peringatan kepada kamu, wahai Umar. Cincin bila dia pakai, setiap kali dia pakai dia tengok, ingat mati. Kan? Nak makan, nak tengok cincin, tu ukir kalimah itu. Tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ukir cincin, cuba tulis macam tu. Kan? Cukuplah kematian itu memberi peringatan kepada kamu, wahai haji sekian-sekian. Kita pun ingat mati. Kan? Hadiah pula agak isteri kita, tulis macam tu. Perli aku kan nak mati awal ke apa? Kan? Suruh ingat mati tu sekalian. Tak pun nak ingat lagi mati, tuan-tuan beli Allah SWT tempah hawal-hawal, batu nisan, kan? Tulis nama, siap, bungkus, bawa balik, simpan dalam rumah. Kan? Tak mati lagi, tapi siap-siap sebab apa? Kita dengar kuliah ustaz semalam, ustaz suruh beli batu nisan. Dia pun pergi tempah siap-siap. Kan? Nak cantik lagi, buka bukusan batu nisan, pacak tengah-tengah ruang tamu. Oh, itu dia seram. Nak pergi beli ayak pun takut. Batu nisan. Takut apa batu nisan tu? Batu nisan tu tak ada apa. Tapi dia mengingatkan tentang kematian. Nak lagi takut, bungkus bawa masuk dalam bilik, buat bantai dakap. Lagi cantik. Mati terus pergi tanam esok pagi. Bagus sebab apa? Ini betul-betul ingat mati. Bukan ingat mati, mati terus. Kan? Sebab nak suruh ingat mati, tapi tak ada orang buat macam tu pun. Tak ada orang buat. Cuma nak ceritakan, nak bagi ingat, suruh takut kepada kematian, buat macam tu. Buat gali lubang kubur, tak payah lama, duduk sejam sudah. Tanam, kita ambil tanah, tabun balik, bagi dia duduk dalam, tak lama sejam. Tengok malaikat maut main. Malaikat main tanya, ma rabbuka, junah jawab, tak mati lagi ni. Saja dia tak sejam je tadi. Kacau tuan-tuan sekalian. Insaf terus. Contoh nak suruh bagi ingat mati. Jadi memang Islam suruh mengingati mati kerana mati itu memberi satu pengajaran dan peringatan, peringatan kepada kita semua. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian daripada telah digores Nabi demikian itu, maka bertanya para sahabat, para sahabat, tahukah kalian kamu gorisan-gorisan ini? Jawab sahabat-sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baca dah tadi tuan-tuan. Baik, kemudian dia kata, oleh itu sayugialah tiap-tiap orang bahawa ia kemudikan bahtera. Okey, ni dah baca dah. Tengok masalah yang ke-70. Masalah yang berikutnya, angan-angan itu ada tersebut keterangannya yang bagus di dalam Syarah Al-Bukhari bagi Allamah Qastalani. Katanya angan-angan itu ialah harapkan dapat apa yang disukai oleh nafsu. Itu maksud angan-angan. Angan-angan maksudnya harapan akan dapat apa yang nafsu suka. Itu maksud angan-angan. Seperti harapkan panjang umur. Itu saya tanya tuan-tuan, kalau diberi pilihan, ada peluang,
Dia beri pilihan untuk ditambah, dipanjangkan usia umur. Berapa puluh tahun lagi kita nak minta? Berapa puluh tahun lagi? Sekarang dah 60 tahun. Halah minta bagilah 50 tahun lagi. Panjanglah lagi, boleh hidup lagi. Ataupun mintalah ni dah 60, 40 tahun cukuplah, bagi cukup 100 tahun. Kalau kata boleh tambah usia umur yang panjang. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah jangan tangguh-tangguh dalam kita melakukan amal kebajikan. Jangan kita menangguh-nangguh untuk bertaubat. Kerana kematian itu tak kenal usia tua ataupun muda. Kematian itu tak kenal satu orang itu sempat bertaubat ataupun tidak. Entah berapa ramai yang meninggal waktu muda tak sempat sampai waktu tuanya. Entah berapa ramai yang meninggal tak sempat nak beramal soleh, nak buat amalan banyak-banyak, tiba-tiba dia mati ketika itu. Kerana kematian dia datang dalam keadaan yang mengejutkan. Kerana tak sangka kematian dia mai. Dia duduk mengintai kita, tuan-tuan sekalian. Dan harapkan dapat kaya dan bertambah kaya raya. Itu angan-angan manusia. Dia dah kaya dah. Angan-angan dia nak jadi kaya lagi, bertambah kaya raya. Nak apa lagi, tuan-tuan sekalian? Rumah, banglo besar, semua ada, tuan-tuan sekalian. Dia nak lagi. Itulah angan-angan manusia. Maka makna angan-angan itu hampir dengan makna cita-cita. Angan-angan tadi dia hampir dengan makna cita-cita. Tapi kata orang ada fariq, ada perbezaan. Ada fariq makna perbezaan antara kedua-duanya, antara angan-angan dan cita-cita. Apa beza di antara angan-angan dan cita-cita? Iaitu angan-angan itu ialah kepada barang yang terdahulu sebabnya, dan cita-cita itu tiada terdahulu sebabnya. Itu beza di antara angan-angan dan cita-cita. Dan ada dikatakan orang angan-angan itu ialah berkehendak seseorang itu mendapat akan sesuatu yang boleh kira-kira dapatnya. Itu maksud angan-angan. Dia angan benda tu yang dia kira boleh dapat. Itu sebut angan-angan. Maka apabila telah luput dan tidak dapat dikata orang akan dia, yakni cita-citanya, dan harapnya itu ada maknanya pula, iaitu bergantung hati dengan apa sesuatu yang disukai itu supaya didapatkannya pada masa yang lagi akan datang. Dan ada farik, perbezaan juga antara harap dengan cita-cita. Cita-cita itu ialah mempusakai yang empunya itu akan malas, tiada menurut ia akan jalan yang boleh bersungguh menuntutnya dengan sebenarnya. Bersalahan harap, berbeza dengan maksud harap, dia kata maka iaitu empunyanya itu berjalan di atas jalan menuntut dengan bersungguh-sungguh, itu maksud harap. Dan sebenarnya maka harap itu sifat, harapan itu adalah sifat yang terpuji, dan cita-cita itu ada tempatnya terpuji dan ada kala dia tempatnya berada di tempat yang terkeji, yang disebut sebagai mazmumah tadi. Sebagaimana angan-angan juga ada tempat-tempatnya dipuji dan ada tempat-tempatnya dikeji. Seperti angan-angan orang yang alim, jikalau tidak kerana panjang angan-angannya, di manakah dapat ia terkarang beberapa kitab besar yang berhajat kepada berpuluh-puluh tahun untuk nak mengarangnya. Jadi dia kena mula dengan panjang angan-angan. Angan-angan dan cita-cita tadi nak mengarang kitab. Kena pasang ada angan-angan dan Allahumma salli ala Muhammad, cita-citanya tadi. Maka pandangan-pandangan itu adalah ada rahsia yang indah padanya. Kerana jikalau bukan sebab angan-angan, pasti tiada sedap seseorang hidup dan tiada suka hati membuat satu pekerjaan dunia. Sungguh juga dikeji berangan-angan panjang itu, tetapi tertentu ia pada orang yang berhabis-habis hati pada mencari kesedapan dunia jua, dan tiada terhabis-habis hati segenap waktu dan masa pada bersedia bagi pekerjaan akhirat. Jadi Allah SWT, kita kena ingat panjang angan-angan tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita kena ingat bahawa perjalanan kita ni, hidup kita bukan sekadar di dunia. Kalau kita ingat boleh hidup sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun mungkin,
Tapi kita kena ingat bahawa semua kita akan mati. Panjanglah usia umur kita macam mana sekalipun, ratusan tahunkah, ribuan tahunkah, jutaan tahunkah, semua kita pasti akan menemui kematian. Baik. Masalah berikutnya, angan-angan kepada apa yang disukai oleh orang-orang itu. Bermula angan-angan itu telah diterangkan dahulu tadi, ialah harapkan dapat sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Itu maksud angan-angan. Pada masa akan datang, itu maksud angan-angan. Atau tunggu nanti dapat sesuatu itu, seperti tunggu nanti panjang umur, atau mendapat kaya harta supaya boleh memuaskan diri bersedap-sedap kepada makan minum dan lainnya daripada kesukaan dunia. Maka inilah perkara yang selalu dilobai oleh orang-orang itu, sebagaimana datang kabar daripada Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih, menyebutkannya sebagai yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrubu ibnu Adam wa yashibbu minhu ithnan, al-hirsu 'ala al-mal wal hirsu 'ala al-umur. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi tua anak Adam itu, yakni datang tuanya dan akhir umurnya, dan muda juga daripada dua perkara, yakni panjang juga dan berkehendak dengan sentiasa akan dua perkara, iaitu loba atas harta dan atas panjang umur. Maksud Nabi, satu orang anak Adam ni, dia muda, tapi dia boleh jadi tua bila? Yahrubu bunu Adam, menjadi tua anak Adam itu, wa yashibbu minhum, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan datang tuanya dan akhir umurnya itu, dia boleh jadi tua pada dua benda, dua perkara yang Nabi sebut. Pertama, al-hirsu 'alal mal, dia loba, tamak pada harta, dan yang kedua, wal hirsu 'alal umur, dia loba atas panjang umur. Ini semua manusia inginkan. Nak yang ni suka pada harta, loba pada harta, nak dikurniakan usia umur yang panjang, loba pada panjang umur. Ini yang menyebabkan satu orang tu Nabi kita, yahrumu ibnu Adam, satu orang yang muda boleh jadi tua dengan sebab dua perkara tadi. Loba atas harta itu, kiranya kaya besar ia dan berhimpun lagi beberapa banyak harta. Jikalau sudah banyak harta di dalam tangannya sekalipun, dia juga berharap dan mahu lagi dengan sungguhnya bertambah banyak umurnya jikalau sudah tua sekalipun. Nampak ya? Dah ada harta, nak lagi jadi kaya, nak lagi ada, nak lagi. Itu manusia. Dan juga kalau kata usia umur bertambah panjang lagi, dia mengharapkan usia umurnya dipanjangkan lagi. Walaupun dah tua, tapi dia ingat, kalau boleh hidup lagi panjang umur lagi 20 tahun, 30 tahun, nak lagi. Itu loba pada panjang umur. Kata Abu Isa, bermula ini hadis lagi hasan, lagi sahih. Baik. Masalah yang terakhir, manusia itu banyak jalan mati. Maka dengan sungguhnya itu satu perkara yang tidak payah difikirkan, kerana nampak dengan mata kepala seorang itu kuat memelihara dirinya daripada dikenai jalan mati, seperti dipelihara diri daripada kena sakit. Kemudian jikalau sakit, bersungguh-sungguh pula berubat dan mencari jalan hilang sakit itu, supaya tidak berlaku kematian pada dirinya. Sekiranya lepas ia daripada sakit itu, datang pula jalan mati lain pula, seperti terjatuh dari tempat tinggi, atau termasuk di dalam kepungan api, atau berlaku karam di laut, atau terbunuhkan orang, atau masuk dalam perang, dan lainnya daripada banyak jalan mati yang tiada terkira banyaknya, sebagaimana datang dalam khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abdullah bin Shikhir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muthila ibnu Adam wa ila jambihi 99 maniyah, in akhta'athu al-manaya waqa'a fil haram. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Shikhir
radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimisalkan seorang anak Adam, yakni dirupakan oleh Allah Taala dan dijadikannya anak Adam itu pada halnya dirusuknya, yakni besertanya 99 jalan mati. Itu ada banyak jalan-jalan untuk dia nak menuju kematian, sebab yang boleh menyebabkan satu orang itu mati banyak. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yakni banyak jalan mati yang tiada terkiranya. Sekiranya tidak kena tepat dan tersalah kena jalan mati itu, tidak boleh jadi mati dengan sebab jatuh kepada jalan mati yang lain pula. Dan jika tersalah pula datang lain pula sehingga jatuh ia kepada jalan mati yang akhir sekali, iaitu tua, maka tua itu satu jalan mati yang tiada ubatnya. Baik, tuan-tuan sekalian, mati ini sakit, Allah maksud sakit yang lain mungkin kita ikhtiar boleh ada ubat. Tapi bila mati tidak ada ubat. Tidak ada ubat mati. Satu orang nak mati, dia pergi minta ubat dekat doktor ke apa, tak ada ubat mati, tak ada. Mati memang kena mati. Ubat sakit mungkin ada. Sama ada sakit itu juga yang menyebabkan jadi sebab musabab kematiannya, ataupun Allah Ta'ala takdirkan sebab sakit tadi, dia sakit, dia berubat, dia ikhtiar, Allah Ta'ala beri kesembuhan. Mungkin sakit tadi Allah Ta'ala berikan kepada dia, dia berubat, ikhtiar, sembuh. Mungkin tak mati dengan sebab sakit tadi, mungkin mati dengan sebab tenggelam, lemas, terbakar dan sebagainya. Mati dengan sebab yang lain, ataupun mati dengan sebab tua tadilah, penyakit tua. Maka seorang yang takut akan dirinya mati dengan tiada bekalan akhirat itu, hendaklah ia ingat-ingat akan barang yang disabdakan Nabi ini. Dan jangan dicerita dan diangan-angan nanti cukup umurku sekian-sekian maka aku akan bersedia beramal ibadat dan menuntut dengan sungguhnya akan bekalan akhirat. Jangan tunggu waktu tua. Tak apalah nak tunggu 60 tahun baru nak sembahyang, nak tunggu 60 tahun baru nak bertaubat. Takut tak sempat sampai 60 tahun dah meninggal. Takut tak sempat sampai 60 tahun tak sempat nak beramal ataupun nak bertaubat. Dan dia kata kerana tidak diketahui mati itu boleh datang ia mana-mana waktu dengan tidak diketahui. Kerana jalan mati itu banyak, sebagai yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti di dalam hadis tadi. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih dan gharib. Jadi tuan-tuan sekalian, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang kita perkongsikan pada malam ini ada manfaat dan kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. Tajuk akan datang kita akan tengok pula pada bab yang berikutnya, bab yang ke-16, bab yang akan membicarakan berkaitan dengan babu ma jaa fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang membicarakan bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tengok, kita akan bincang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apakah hukum kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apakah ini dimaksudkan dengan selawat Allah dan malaikat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksudkan dalam selawat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam syurganya nanti, insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah taala, mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.